Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita akan masuk tajuk baru, bab 10, which is keturunan garis lurus. Okay, saya pernah briefing awak tentang cerun. Okay, pada kertas grid. Okay, kertas graf. Okay, hari ni lah hari kita akan masuk babnya. Okay, macam tu. So, first saya nak clearkan dulu cerun. Bila berlaku cerun tu? Kalau kita kata dia straight line, means dia baring. Dia just tegak, betul? Ataupun dia straight line tapi dia tinggi. So, dia akan still kita kata dia tegak. Cerun ni adalah apabila dia ada sudut tau. Contohnya, gunung macam ni. So, bila dia ada sudut, means dia adalah cerun. Semakin dia bersudut, maksudnya bersudut besar, semakin dia cerun lah. Maksudnya kalau awak nak turun bukit tu, awak makin laju, awak senang nak jatuh macam tu. Okey, sekarang kita tengok soalan. Hari ni kita masuk 2 saja, which is ada 3 sebenarnya formula kecerunan ni. Tapi hari ni kita masuk 2 saja. So make sure awak tulis tajuk kecerunan dekat buku tulis awak. Okey, tulis ini. Kemudian tulis formula pertama dan formula kedua. Formula pertama awak, saya nak awak direct ambil daripada warna kuning ni. So, akan kata kecerunan ialah jarak mencancang. Mencancang tu yang ni, tegak. Okay, ke dinding. Dan jarak mengufuk. Jarak mengufuk tu yang melintang ke lantai. So, ni formula pertama. Boleh? Okay, formula kedua, saya nak awak salin formula dekat kotak kuning juga. Tapi sebelah kanan. Saya tak nak awak ambil dekat... Sekejap saya tak nak awak ambil yang dekat sebelah kirinya. Saya nak awak ambil yang sebelah kanan. Nampak ni? Ni. Yang melibatkan pintasan. Saya nak yang ni. Pintasan bahagian Y per dengan pintasan bahagian X. Lepas tu sila letakkan simbol negatif. Untuk kecerunan ini, dia mesti wajib ada negatif. Yang tadi, dia tak ada negatif. Tu beza dia. Sebab yang ni pintasan tau. Pintasan dan pintasan. Apa beza pintasan dengan yang tadi? Okay, pintasan saya dah pernah sebut sebelum ni. Bila sentuh paksi Y, means X kosong. X kosong. Bila sentuh paksi X, pintasan di X, bermakna Y kosong. Dia terbalik. Saya ulang lagi sekali. Bila kita sebut pintasan di Y, maknanya dia sentuh paksi Y. Bila sentuh paksi Y, bermakna X-nya sifar. Okay, bila kita sebut pintasan X, bermakna dia sentuh paksi X. So, bila dia sentuh paksi X, ada nilai lah dekat X tu. Contoh nilai X tu 5 ke, macam tu. Then, awak punya Y akan kosong. So, formula dia akan jadi negatif pintasan Y per pintasan X. This one kita buat next class, okay? Alright. Kita sambung balik macam tadi, supaya awak boleh bezakan bila nak apply. Okay. Untuk yang pertama, awak punya contoh formula pertama, dia adalah jarak, betul? Bila dia just jarak, dia tak ada negatif tau. Dia just jarak, hanya jarak. So, saya nak awak apply contoh ni je. Tak payah salin. Formula saja. Hari ni formula dan terus latihan. Tengoklah jarak ni. 1, 2, 3, 4. Ni jarak kotak untuk paksi cancang. Yang ni pula jarak kotak untuk paksi melintang, mengufuk. 3. Bermakna 4/3. So, kecerunan dia 4/3. So, dekat sini kecerunan dia punya simbol M. Okay. Ni untuk tajuk jarak. Sekarang kita tengok try contoh yang melibatkan tajuk tajuk apa tadi? Tajuk lupalah. Pintasan. Contoh macam ni lah. Okay, dia memintas. Dia sentuh paksi. Sentuh paksi X, sentuh paksi Y. Sentuh paksi X, sentuh paksi Y. Yang tadi tidak langsung sentuh. Cuba tengok. Dia sentuh tak? Tak kan? Dia cuma berada dekat kertas grid. Kertas graf awak tu je. Okay. Bila dua-dua sentuh, barulah awak akan guna formula yang negatif tu. So, bila guna formula ni yang negatif, kita ambil satu contoh je. Awak akan terus ambil 8, negatif 5. 8, negatif 5. Macam biasa, cancang, ufuk. Cancang, ufuk. So, awak akan ambil 8 dengan negatif 5. But make sure di depan awak ada negatif. Tekan kalkulator, negatif darab negatif, positif. So, 8/5. So, hari ni dua perkara saja. Perkara pertama, formula kuning jarak mencancang, jarak mengufuk.
Perkara kedua, formula kuning, negatif pintasan Y per negatif pintasan X. Tak perlu salin contoh, kita terus masuk jom cuba. Okey, jom cuba kita yang pertama ialah jom cuba nombor 1. Hari ni saya suka sangat dengan nombor 1. So, kita terus ambil nombor 1 dan 1, 1. Okey, nombor 1 kalau perasan dia ada jarak mencancang, jarak mengufuk. Jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey, gunakan formula kuning pertama. Okey, next. Nombor 11, 1, 1. Yang ni. Ni adalah latihan awak yang seterusnya. Gunakan formula kotak kuning yang ketiga. Sebab saya dah skip yang kedua kan. So, yang ketiga lah. So, dia akan pakai pintasan per pintasan. Betul? Negatif pintasan Y per X. Bermakna awak akan pakai hitungkan keturunan negatif 1 per 4. Betul? Mesti ada negatif dulu. So, homework awak ialah jom cuba nombor 1, nombor 11, kemudian formula pertama kotak kuning dan formula ketiga kotak kuning. Itu sahaja.